Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, 16 Disember 2020. Tugasan pada hari ini menonton YouTube yang cikgu sediakan, tajuk pengenalan kepada soalan tahun 6. So, untuk minggu ni tiada lembaran kerja. Cikgu hanya ingin bincang soalan yang diberi minggu lepas. Okey, kita bincangkan dahulu soalan 4A1. Raja 4 menunjukkan waktu ketibaan dan waktu bertolak bagi sebuah kereta api dari bandar P ke bandar Q pada waktu siang hari. Hitung tempoh masa dalam jam dan minit perjalanan kereta api ini dari bandar P ke bandar Q. Okey, sudah cikgu nyatakan ada 3 yang kamu kena hafal. Tam, mat, amti. Tam, tempoh akhir tolak mula. Mula, mat, akhir tolak tempoh. Amti, akhir, mula tambah tempoh. Jadi kalau kamu tengok gambar muka jam ni dan soalan minta tempoh, maksudnya tempoh, tam, akhir, tolak, mula. Tapi tak ada pun tajuk akhir atau mula. Sebenarnya waktu ketibaan itu adalah waktu akhir, waktu bertolak itu adalah waktu mula. Jadi sebaiknya kita gunakan sistem 24 jam. Jadi kalau muka jam tu kita dah tahu dah jam dia ialah 14, jam 14 minit 5. Manakala waktu bertolak jam 7 minit 15. Jadi kita tolak. Oleh kerana 5 tolak 15 tak boleh, kita pinjam 1 daripada 14. Jadi 14 jadi 13. 5 jadi 65 sebab 60 tambah 5. Dan kemudian kita tolakkan, dapat jawapan 6.50. Oleh kerana tempoh maksudnya jawapan dia dalam bentuk jam, minit, hari, jam. So untuk soalan ini jawapannya ialah 6 jam 50 minit. Kita terus kepada soalan 4A2. Perjalanan dari bandar B ke bandar Q mengambil masa 275 minit dengan menaiki bas. Hitung beza tempoh perjalanan antara dua buah kenderaan itu dalam minit. Okey, tadi kita tengok soalan yang pertama tu cari tempoh dengan menggunakan kereta api dan kita sudah pun dapat jawapannya. Tetapi sekarang untuk soalan nombor 2 menyatakan pula kalau perjalanan dari P ke Q dengan bas 275 minit. Jadi soalan minta beza tempoh perjalanan antara kereta api dengan bas dalam kiraan minit. Okey, beza. Bila sebut saja beza, maksudnya operasinya adalah operasi tolak. Jadi operasi tolak yang besar, tolak yang kecil. Cara langkah yang pertama ialah kita tukar dahulu 6 jam 50 minit tempoh kereta api itu kepada minit seperti yang kamu lihat pada jawapan cikgu tu. 6 kali 60 sebab 1 jam 60 minit, 6 kali 60 dan ditambah dengan 50 menjadi 410. Jadi antara dua tersebut yang bezanya, untuk mencari beza yang besar mesti tolak yang kecil. Jadi 410 tolak dengan 275. Jawapannya ialah 135 minit. Okey, untuk soalan 4B sama juga seperti soalan 4A ya. Soalan 4B juga minta kita menghitung tempoh masa dalam jam dan minit perjalanan kereta api dari bandar P ke bandar Q. Bezanya dengan 4A ialah kalau kamu lihat waktu bertolak dan waktu tibanya adalah waktu petang dan malam. Jadi tempoh bersamaan dengan tam, akhir tolak mula. Jadi oleh kerana waktu tersebut ialah waktu petang dan malam, jadi kita kena tambah 12 pada digit pertama. Dan jadi masa akhirnya ialah 23.10. Waktu mula dia ialah 16.45. Jadi 23.10 kita tolak dengan 16.45. 10 kita perlu pinjam 1 jam daripada 23.
menjadi 70. 60 tambah 10. Jadi 70 tolak 45 bersamaan 25. 22 tolak 16 bersamaan 6. Jadi jawapannya ialah 6 jam 25 minit. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Perjalanan dari bandar P ke bandar Q boleh juga menggunakan bas. Jika beza tempoh masa perjalanan dari bandar P ke bandar Q dengan menggunakan kereta api dengan perjalanan dari bandar P ke bandar Q dengan menggunakan bas adalah 3 jam 40 minit, cari tempoh masa perjalanan dari bandar P ke bandar Q dengan menggunakan bas. Okey, beza part A2 dengan part B2. Kalau tadi part A2 dia minta cari beza. Tetapi untuk part B2 ni dia dah bagi beza. Yang diminta ialah tempoh masa dengan menggunakan bas. Jadi jalan kerja untuk soalan ini ialah 25 minit tempoh kereta api, 6 jam 25 minit tempoh kereta api tolak tempoh bas yang tidak diketahui sama dengan 3 jam 40 minit. Jadi untuk mencari tempoh bas, kita ambil tempoh kereta api tolak dengan 3 jam 40 minit. Jadi 6 jam 25 minit tolak dengan 3 jam 40 minit. Oleh kerana 25 tak boleh tolak dengan 40, kita pinjam 1 jam daripada 6. 6 menjadi 5, manakala 25 menjadi 85 sebab kita tambah dengan 60. Jadi 85 tolak dengan 40 sama dengan 45. 5 tolak dengan 3 sama dengan 2. Jadi jawapannya ialah 2 jam 45 minit. Okey, kita sentuh pula soalan yang 4C. Soalan 4C ni berbeza sedikit jika dibandingkan dengan soalan 4A dan 4B. Okey, untuk soalan 4C. Gambar di bawah menunjukkan Farahani yang baru memulakan ulang kaji pelajaran matematik di rumah. Kalau lihat waktu petang dan kita lihat muka jam tersebut, kita nampak 4.35 petang. Okey, soalan. Jika Farahani mengambil masa selama 2 jam 45 minit untuk menghabiskan ulang kaji matematiknya, cari atau hitung waktu ulang kajinya berakhir. Jawapan mesti dalam bentuk 12 jam. Okey, untuk kali ini diberi waktu mula, diberi tempoh yang tiada waktu akhir. Jadi kalau kita ingat 3 formula tamat amti, kita terpaksa guna amti, iaitu akhir sama dengan mula tambah tempoh. Jadi kalau lihat pada jawapan cikgu, kita ambil 16.35 sebab jam 4.35 kita tukar kepada sistem 24 jam. Kita tambah dengan tempoh 2.45. Bila kita tambah, jawapannya menjadi 18.80. Ingin cikgu ingatkan 80 itu melebihi 60 minit, melebihi 1 jam. Jadi apa yang patut kita lakukan ialah kita tolak 60 dan kita tambah 1. Jadi 80 tolak 60, 20. 18 tambah 1, 19. Jadi jawapan akhirnya ialah, waktu akhirnya bukan 19.20. Dia minta soalan dalam sistem 12 jam. Jadi kita tulis 7.20 P.M. Kita lihat pula soalan yang kedua. Pada pukul berapakah Farahani mula tidur? Jika dia mula tidur hanya 2 jam 45 minit selepas habis ulang kaji matematik. Jadi kalau kita ingat soalan yang pertama, kita dah tahu dia waktu akhir dia habis ulang kaji matematik adalah pada pukul 7.20 ataupun dalam jam 19.20. Jadi langkah untuk menjawab soalan 2 ini adalah kita tambahkan 19.20 dengan 2.45. Kenapa kita tambahkan 2.45? Kerana dinyatakan dalam soalan dia tidur
2 jam 45 minit selepas habis ulang kaji matematik. Jadi apabila ditambah, jawapannya menjadi 21 dan 65. Jam 21 dan minit 65. Cikgu dah nyatakan tidak boleh lebih daripada 60. Jika lebih daripada 60, kita tolak 60 dan tambah 1. Jadi apabila ditolak dengan 60 dan ditambah dengan 1, jawapannya ialah jam 22 minit 05. Jadi waktu dia tidur ialah dalam sistem 24 jam ialah jam 22.05. Kita lihat kepada soalan 4D. Kali ini soalan 4D dalam bentuk jadual. Jadual di bawah menunjukkan waktu bermula dan waktu berakhir operasi jualan gerai Persatuan Bahasa Melayu sepanjang 3 hari Karnival Usahawan berlangsung di Sekolah Sri Impian. Jadi kita lihat waktu mula dan waktu akhir untuk ketiga-tiga hari. Hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Dari pagi ke petang. Jadi soalan yang pertama ialah hitung tempoh masa dalam jam dan minit operasi jualan gerai Persatuan Bahasa Melayu pada hari ketiga. Jadi untuk soalan pertama, dia minta tempoh. Jadi kalau kita sebut tempoh, kita ingat dia formulanya ialah tam. Akhir tolak mula. Jadi untuk tempoh hari ketiga, akhirnya ialah 3.45. Tambahkan dengan 12 menjadi 15.45. Kita tolak dengan 8.25. Jadi jawapannya ialah 7.20. Maksudnya ialah tempoh untuk hari ketiga Persatuan Bahasa Melayu dalam Karnival Usahawan ialah 7 jam 20 minit. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Karnival usahawan tersebut telah diadakan pada hari keempat. Dinyatakan gerai Persatuan Bahasa Melayu beroperasi 10 minit lewat daripada waktu mula hari pertama dan 35 minit awal daripada waktu akhir hari kedua. Cari tempoh masa dalam jam dan minit operasi jualan gerai Persatuan Bahasa Melayu pada hari keempat. Okey, pada soalan ini, kalau kita lihat, dinyatakan dalam jadual hanya hari pertama, kedua dan ketiga. Tidak dinyatakan waktu mula dan waktu akhir untuk jualan pada hari keempat. Tetapi dinyatakan 10 minit lewat waktu mula hari pertama. Jadi kita kena rujuk waktu mula hari pertama. Dan 35 minit awal daripada waktu akhir hari kedua. Jadi kita kena rujuk jadual hari kedua. Jadi langkah kerja untuk soalan ini ialah kita cari dulu waktu akhir dan waktu mula. Kita kena ingat formula untuk tempoh ialah tam. Akhir tolak mula. Jadi soalan telah menyatakan waktu akhir kita, kalau kamu lihat dalam kerja yang cikgu berikan, cikgu tolak 35. Sebab 35 minit lebih awal. Manakala untuk waktu mula, cikgu tambah 10. Kerana soalan menyatakan 10 minit lebih lewat. Jadi kita dah tahu dah waktu akhir dalam sistem 24 jam 15.25. Waktu mula dalam sistem 24 jam 8.40. Kemudian apa yang patut kita buat selepas itu ialah kita tambahkan lagi, kita cari tempoh untuk soalan tersebut. Okey. So untuk tempoh soalan tersebut ialah akhir tolak mula. 15.25 tolak dengan 8.40. Oleh kerana 25 lebih kecil daripada 40, kita pinjam 1 jam daripada 15. 15 menjadi 14 dan
25 menjadi 85. Jadi 85 tolak 40, 14 tolak 8. So, jawapan untuk soalan ini yang meminta mencari tempoh masa operasi jualan hari keempat ialah 6 jam 45 minit. Okey, itu saja pengajaran pada hari ini. Kali ini menonton video saja, tiada latihan. Cikgu ingin minta maaf kerana terlambat post video ini sebab semalam cikgu ada tugasan di sekolah dan juga ada suara cikgu agak tidak jelas kerana cikgu rasa cikgu punya earphone macam rosak sikit. Okey, minggu ni minggu terakhir, video yang terakhir untuk ucapan terakhir untuk kelas 5 Intelijen 2020. Selamat cuti, selamat balik kampung, selamat berjaya pada tahun hadapan, bukan saja untuk mata pelajaran matematik, tetapi juga mata pelajaran yang lain. Secara jujur, cikgu ingin menyatakan kebanyakan murid kelas 5 Intelijen memang sangat minat matematik. Tak kira kamu boleh atau tidak, tapi minat matematik tu agak tinggi dan sangat memuaskan hati cikgu. Jadi kalau kamu banyak buat latihan, cikgu rasa kamu akan senang faham matematik pada tahun hadapan. Itu saja. Bye-bye.